Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan kita pada pagi ini 23 hari ini berapa? 23 Jun 2020 dan kuliah kita sedang menghampiri penghujung. Silibus, nak habis dah silibus berkenaan dengan subjek faraid ini. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung berkait dengan perwarisan kematian berlapis. Cara penyelesaian kematian berlapis, macam mana nak selesaikan tu. Baik. Kita sambung PowerPoint kita, jenis dan juga penyelesaian faraid. Selesai dah baru ni, jenis yang pertama ialah waris si mati orang yang sama. Orang yang sama dan kaedah pewarisan yang sama. Kemudian, jenis yang kedua pula ialah waris setiap si mati ialah orang yang berbeza. Kita ada bincang lagi dalam pertemuan lepas tadi. Ada masih ingat lagi? Takut tertukar dengan kelas satu lagi. Ada lagi bincang ni? Belum lagi kan? Belum, Ustaz, belum. Okey, belum lagi. Belum. Baik. Waris setiap si mati adalah orang yang berbeza. Maksud waris setiap si mati ni orang yang berbeza ialah setiap waris pertama, mana waris si mati pertama, mempunyai waris tersendiri yang tidak campur-campur dengan waris yang lain. Katakanlah ada tiga kematian. Kematian waris pertama, satu. Kematian pertama ni diwarisi oleh anak, dua orang anak. Anak lelaki dan anak perempuan. Contoh, anak lelaki dan anak perempuan. Kemudian, selepas daripada si mati pertama meninggal, katakanlah yang kedua pula meninggal. Si mati kedua meninggal, anak lelaki meninggal, kemudian si mati ketiga pula meninggal, anak perempuan. Kemudian waris kepada anak lelaki ini ialah waris yang tersendiri, tidak bercampur dengan waris ini. Anak perempuan juga ada waris tersendiri. Anak lelaki katakanlah ada isteri. Anak lelaki ni ada anak lelaki yang lain, mana cucu lelaki pada si mati pertama. Anak perempuan ada suami dan juga ada anak lelaki, mana tidak campur-campur antara waris dengan waris. Jadi ini maksud orang yang berbeza. Waris setiap si mati adalah orang yang berbeza. Jadi bagi masalah munasakhah yang jenis kedua ni akan melalui beberapa langkah. Ada 7 langkah yang perlu dilalui dalam menyelesaikan kes ini secara praktikal ataupun secara lebih sistematik lah melalui 7 peringkat berikut. Jadi 7 peringkat ni kalau kita baca teori mungkin kita akan berada di alam khayalan. Nanti insya-Allah lah kita kena buat praktikal. Teori-teori ni jejak tak jejak ni kalau kita baca ni. Jadi Ustaz akan tunjuk langkah demi langkah nanti insya-Allah. Jadi ada 7 langkah. Yang pertama, cari asal masalah si mati pertama. Asal masalah si mati pertama macam kita buat dalam penyelesaian biasa lah. Dan saham, juga sahamnya.
Setiap waris serta tasheh. Kalau perlu kepada tasheh, kena tasheh. Kemudian, setiap asal masalah dalam kematian yang kedua, ketiga dan seterusnya, kena cari asal masalah dan saham waris. Kalau perlu kepada tasheh, tasheh. Jadi setiap kematian tu kena cari asal masalah. Ini langkah yang kedua. Maknanya si mati pertama asal masalah dan tasheh. Si mati kedua, ketiga, kalau ada 3 orang mati, keempat dan seterusnya, cari asal masalah. Ini bagi hak jenis ni lah, bagi jenis yang waris yang berbeza-beza. Dan tidak bercampur-campur waris. Baik. Kemudian langkah yang seterusnya, setelah kita cari setiap kematian itu asal masalah dan sahamnya. Ini panjang sikit ni. Patutnya pecah dua ni. Setelah kita baca. Langkah yang ketiga. Perhatikan antara asal masalah setiap si mati, kedua dan seterusnya. Kita kena perhati dan juga buat perbandingan antara asal masalah si mati kedua, ketiga dan seterusnya. Asal masalah mati untuk si mati kedua kena perhatikan asal masalahnya berapa dan sahamnya. Asal masalah si mati kedua dan sahamnya. Saham dalam kematian pertama. Sekiranya asal masalah dan sahamnya adalah tabayun, yang ni Ustaz rasa tak nak baca lah sebab dia terlalu diawang-awangan kalau bagi kita yang baru jumpa kali kaedah ni, cara nak menyelesaikan masalah munasakhat bagi jenis yang kedua ni. Dia kaedah ni sama, lebih kurang sama je dengan jenis yang ketiga, cuma ada sedikit perbezaan dari sudut. Nanti kita akan tunjukkan bila sampai masanya nanti. Jadi setakat ni yang ketiga ni nanti Ustaz akan jelaskan dalam praktikal nanti, dalam tatbik. Kemudian langkah yang keempat, yang kelima dan yang keenam tu rasanya elok Ustaz tunjukkan dalam tu lah, dalam tatbik nanti. Salah. Baik. Terus kita kepada tatbik untuk jenis munasakhah yang kedua ni. Nanti takut awak pening kan, jadi terus pada tatbik. Tatbik kita pakai Microsoft Excel. Yang ni. Okay, tutup ni. Okay ni. Munasakhah A. Contoh kes, kita buat satu contoh kes. Kalau nak ambil kes yang dah ada dalam munasakhah dalam kelas B pun dah ada dah. Ini antara hak dah selesai lah mana perbincangan Ustaz dalam kelas munasakhah kelas B. Jadi kita ambil contoh lain pula lah. Okay. Mata rajulun. Seorang lelaki mati meninggalkan an ibnin. Mata rajulun an ibnin wa abin. Thumma wa qabla al-qismati mata al-ibnu. Sebelum mata al-abu dulu. Mata al-abu an ibnin lahu
wa zawjatin. Thumma mata al-ibnu. Mata al-ibnu. Al-ibnu min warasati al-mayyiti al-awwali an zawjatin wa banin. Baik. Yang pertama kita perlu fahami masalah ni. Mata rajulun an ibnin wa abin. Seorang lelaki mati meninggalkan anak lelaki seorang dan juga bapa. Jadi mati kematian pertama ni meninggalkan dua orang warislah, iaitu anak lelaki dan juga bapa. Wa qabla al-qismati, sebelum pembahagian dibuat, matal abu, ayah ini mati. Ayah kepada si mati pertama meninggal. Ani benin lahu, ayah ni meninggalkan anak lelakinya. Maksudnya anak lelaki kepada ayah ni. Siapa anak lelaki ni? Boleh jadi anak lelaki ni adalah adik-beradik si ibu sebapa kepada si mati yang pertama. Dan boleh jadi juga ianya merupakan anak lelaki daripada isteri baru. Maksudnya daripada mak tiri. Jadi tak masuk dalam senarai ni lah. Maknanya kita tak masuk dalam senarai ni kerana dia terhalang oleh abun ataupun ibnun. Ibnun dan juga abun menghalang. Jadi tak masuk dalam senarai ni. Jadi semasa ayah ni meninggal, ayah ni meninggalkan anak lelakinya dan juga isteri. Maksudnya cucu dia ni daripada anak lelaki ni dihalang oleh anak lelaki kepada ayah. Menepuk saudara dia lah. Jadi sini anak lelaki tak mewarisi. Kemudian anak lelaki pada si mati pertama tak mewarisi. Summa matal ibnu, kemudian anak pula mati. Matal ibnu, anak lelaki daripada mana? Anak lelaki min warasatil mayyitil awal. Daripada waris si mati pertama. Jadi kena fahamlah keterangan ayat ni. Summa matal ibnu, kemudian mati pula anak lelaki. Ini, anak lelaki ini daripada si mati yang pertama. Ni ibni sini yang mati. Mana abun sini mati yang kedua. Ini rajulun mati yang pertama. Yang pertama mati, kemudian abun yang kedua mati. Yang ni yang ketiga mati. An zawjatin. Jadi hak si mati ketiga ni ibnu ni meninggalkan isteri wa bani dan juga anak lelaki. Dia ada anak lelaki pula. Jadi dalam kes ini si mati kedua mempunyai waris yang berbeza berbanding dengan si mati yang ketiga juga mempunyai waris yang berbeza. Inilah dikatakan setiap waris si mati adalah orang yang berbeza-beza. Cara macam mana nak bahagi? Langkah yang pertama, cari asal masalah. Jadi kita senaraikan dulu waris-waris yang ada di sini. Dan cara macam mana nak senaraikan waris, sebab kalau kita tengok waris yang ada ialah ibnun lahu wa zaujah, mana anak kepada ayah si mati yang pertama, anak lelaki, ada isteri, ada isteri pula kepada si mati, anak si mati, mana menantulah kepada si mati yang pertama dan juga cucu kepada si mati yang pertama. Jadi kita kena senaraikan waris dahulu. Yang pertama, dalam kes kematian yang pertama, si mati meninggalkan ibnun dan juga abun. Ibnun dan abun. Dalam masalah ni, abun akan dapat 1/6. 1/6 sahaja ibnun akan dapat asabah. Asal masalah 6. Asal masalah 6, abun akan dapat 1 daripada 6 dan ibnun akan dapat 5. Baik. Tapi masalah ni masalah munasakhah. Bila munasakhah, kat sini mana tak perlu pada tasahih. Kalau perlu pada tasahih, kita tasahih dahulu sini. Selepas kita cari asal masalah bagi kes kematian pertama,
untuk kematian yang kedua, dalam jadual pewarisan munasakhah ini, kita kena letak satu huruf lambang lah, lambang ta. Ta ni maksudnya mati. Siapa yang mati yang keseterusnya. Baik, dalam kes ni yang mati dulu ialah abun dulu mati. Sebelum ibnu mati. Mata al-abu. Kemudian waris ayah ni nak letak kat mana? Waris kepada ayah ni pula diletak kepada di bawah baris, di bawah kolom ni lah. Ta ni bila tak ni warisnya berada di sini. Siapa warisnya? Ibnun. Ibnun bukan ibnu orang yang sama, orang yang berbeza ni dengan yang pertama ni. Ibnun dan juga zaujah. Ibnun dan zaujatun. Baik. Kemudian hubungan ibnun kepada si mati yang pertama dengan abun yang mati, di sini kita boleh tulis sebagai cucu daripada anak lelaki. Ibnu ibnin. Cucu daripada anak lelaki. Tetapi cucu daripada anak lelaki ni mahjub, terdinding. Terdinding dengan adanya, terdinding dengan tempat dengan mimah mahjub, terdinding dengan ibnun. Ibnun akan dapat asabah. Zaujah akan dapat qadar. Bila si mati ada anak, akan dapat fardu 1/8. 1/8. Asal masalah untuk si mati kedua ialah 8. 1 untuk isteri kepala mayat. Kemudian baki ada 7 untuk anak lelaki. Ya. Ada bersedia. Okey. Ada kelas sekarang kelas. Okey. Baik, seterusnya masalah si mati ketiga pula. Baik, selesai untuk masalah si mati kedua bersama dengan tasihih kalau perlu tasihih, dan di sini tidak ada tasihih. Si mati yang ketiga ialah ibnu. Jadi ibnu ni diletak sama arah dengan barisnya ta, mati. Mati pula anak kepada si mati yang pertama, meninggalkan warisnya yang tersendiri, iaitulah zaujah dan juga ibnu. Zaujah, ibnu. Jadi kita berhati-hatilah, bukan zaujah orang yang sama ni, orang yang berbeza. Sebab nisbah yang semati zaujah ni zaujah kepada abung. Ini zaujah juga, tapi zaujah kepada ibnu si mati yang pertama. Ini ibnu pula, ibnu kepada ibnu rajulin. Maksudnya ini adalah cucu kepada rajulin yang mati tadi, yang pertama. Kemudian hubungan ibnu ni pula dengan si mati yang ketiga ni, ini ammun, saudara, adik-beradik ayah. Ammun. Kalau ammun ni memang terhalang lah. Ammun sama dengan amun syakik ataupun ammun li abing. Dan zaujah ni ialah nenek tiri, zaujatul abi. Maksudnya zaujah kepada abun. Dia bukan mak kepada si mati pertama, ini zaujah kepada abun, maknanya mak tiri. Baik, seterusnya kita cari asal masalah. Untuk pertama tu, sebelum cari asal masalah, letak fardu untuk zaujah. Fardu zaujah 1/8, dan ibnu baki akan dapat asabah. Asabah. Asal masalah, jadi untuk asal masalah ni kita letak sama je dengan masalah yang pertama, kedua, ni yang ketiga. Asal masalah 8, untuk zaujah 1, untuk ibnu 7. Setelah kita mencari asal masalah setiap si mati, langkah ke seterusnya ialah
kita menilai. Jadi hubungan waris ni kalau kita lihat dalam munasakhah ni dia dalam bentuk tangga kalau jenis yang kedua ni. Bentuk tangga, jenis yang ketiga pun akan jadi bentuk tangga juga. Maksudnya dia tak letak senarai waris tu di dalam baris, dalam kolom yang sama. Dia diletak dalam kolom kematian, siapa yang mati. Kalau yang mati tu abung, dia letak di bawah kolom abung yang mati. Temannya kita letak lambang mati sini, ta tu. Kemudian langkah seterusnya ialah kita menilai asal masalah si mati kedua dan sahamnya. Asal masalah si mati ketiga dan juga mana saham dia. Sahamnya, ke sini sahamnya. Jadi kita letak color sikit biar mudah kita nampak. Masalah si mati kedua ialah 8. 8 dan sahamnya, di mana saham dia? Saham dia sini. 8 ni yang mati ni. Abung mati, kemudian waris dia asal masalah. Jadi saham dia ialah 1. Kemudian asal masalah si mati ketiga ialah 8. 8. Sahamnya ialah, sahamnya ialah 5. Jadi kita kena cari hubungan nombor antara 1 dengan 8 dan 5 dengan 8. 1 dengan 8 tabayun. Mana 1 tak boleh nak bagi dengan 8. Di sini kita kena letak di sini panggil musbit. Musbit ni ada setengah kitab dia panggil hafiz pun boleh musbit. Mana kita kena darab dengan nombor berapa sini untuk kita boleh bahagikan saham 1 kepada masalahnya tanpa melibatkan perpuluhan. Jadi 1 dengan 8, 1 boleh dibagi 8 dengan cara 1 masuk dalam 8. Darab dengan 8. Jadi sini kena darab dengan 8. Kemudian 5 pula. 5 dan saham 5, saham waris ibnu 5. Kemudian masalahnya ialah 8. 5 dengan 8 adalah juga tabayun. 5 nak jadi 8, kena darab 8. Tabayun darab 8. Baik, setelah kita cari perlu darab dengan berapa, dua musbit ataupun dua nilai yang kita letak di tepi ni, boleh kita letak atas ni, boleh letak tepi ni. Kita cari GSTK antara dua ni. 8 dengan 8. 8 dengan 8 adalah tabayun. Tabayun pula. Tamasul. Maksudnya di sini ialah GSTK antara dua musbit ini ialah 8. Apa kegunaannya? Kegunaannya GSTK ni perlu didarab dengan 8. Bila dah kita cari GSTK-nya, GSTK ni kita naik atas ni dan semua kolom ini perlu didarab dengan 8. Kemudian, kalau ada tak faham tu, boleh terus mencelah untuk tanya. Setakat ni boleh? Kita ada depan komputer? Boleh Ustaz, boleh. Boleh? Ada keliru tak setakat ni? Okey lagi. Okey lagi? Okey lagi. Kena letak kolom dulu. Kena letak baris-baris, kena ada border dia dulu. Border, start tak border dulu lah. Yang nampak sikit tu. Tangga dia. Ya, ada apa tanya terus. Yang tadi yang darab dengan 8 tu pilihnya kena pilih asal masalah yang paling tinggi tu macam mana? Darab dengan 8 ni? Kenapa kena darab dengan 8? 5 tu kena darab. Okey, kita cari GSTK antara ni dua ni. 8 dengan 8 ni, GSTK. Okey, mula-mula langkah pertama. Kita sebut langkah pertama semula. Langkah pertama, cari asal masalah si mati yang pertama. Ini asal masalah dia 6, 5, 1. Kemudian dalam si mati kedua, sebab 5 ni kita akan agih kepada waris dia yang seterusnya. Sebab ibnu ni sudah mati. Dan kita nak agihkan kepada waris ibnu ni. Siapa waris ibnu? Waris ibnu ni zaujah dengan ibnu. Berapa asal masalah dia? 8. Jadi 5 nak jadi 8. 5 nak bagi 8. Tak boleh. Jadi kita tulis catatan di sini.
Yang ni 5 dengan 8 tabayun. Jadi perlu didarab dengan 8. Kemudian 1 dengan 8. 1 dengan masalahnya abung, masalahnya ialah 8. Sebab dia ada ibnun, ada zaujah. Ibnun dan juga zaujah perlu didarab. Jadi asal masalahnya 8, maknanya 1 nak bagi 8 tak boleh. 1 kena darab dengan 8. Baik, langkah ke seterusnya, kita cari JSTK antara 8-8. Jadi tamasul ni JSTK-nya ialah 8. Jadi JSTK inilah yang akan didarab dengan kolom yang pertama. Kolom asal masalah semati yang pertama. Okay, nampak lagi setakat ni? Orang lain macam mana? Tak ada respon ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau lah ada si mati 3 orang mati, 4 orang mati, langkah yang sama lah. Mana kalau si mati tu orang yang berbeza, waris orang yang berbeza. Kita akan wujudkan lagi beberapa orang waris yang keseterusnya. Di bawah ni, di bawah tangga setelah daripada selesai masalah si mati ketiga, tambah lagi. Dan begitulah seterusnya. Kalaulah si mati itu adalah si mati waris yang mempunyai waris yang berbeza-beza. Langkah seterusnya, setelah kita dapat JSTK, 6 asal masalah pertama, 6 perlu dapat didarab dengan GSTK, asal-asal masalah dengan sahamnya. Okay, GSTK 6 darab 8 menghasilkan Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah tu 6 darab dengan 8, 48. 48 ni Al-Jami'ah. Kemudian, masalah saham Ibn Nun ini 5 darab dengan 8, iaitulah 40. 40 ni ke mana perginya? 5 darab 8 tengok hijau ni. Kolom ni, color hijau ni, ini 8. Maksudnya sini akan jadi 40. 40 ni dengan cara darab dengan 5 sini. Sebab dia tabayun, sini darab dengan 8, sini kena darab dengan saham ni. Tabayun 5. Darab dengan 5. 45 kita darab dengan 8 akan jadi 40. Inilah saham 40 ni nak bagi pada 8. Bermakna 40 bahagi 8 iaitulah 5. Maksudnya kolom ni semuanya kena darab dengan 5 supaya sama saham, nilai saham 5 darab 8, 40. Okay. Kemudian dalam kolom ni pula, dalam kolom kuning ni, saham abung 1 dibahagi kepada 8. 1 darab 8, 8. Jadi yang ni tak perlu lagi didarab dengan berapa. 1 darab 1 lah. Jadi saham Ibn Nun dengan Zaujah ni kita alih saja, pindah saja dalam ruangan Al-Jami'ah. Jadi dalam ruangan Al-Jami'ah ni, waris yang telah mati tidak ada lagi bahagiannya. Kita hanya beri kepada waris yang hidup saja. Kemudian Ibn Nun. Tengok Ibn Nun daripada si mati yang kedua. Ibn Nun kepada si mati yang kedua. Abung ni, Ibn Nun ni akan dapat sebanyak 7 saham. Yang ni tak perlu didarab dengan kalau nak darab pun darab dengan 1. Sama je lah juga. Jadi 7. Kemudian Zaujah kepada abung. Mak tiri kepada si mati yang pertama akan dapat 1 saham. Kemudian Zaujah kepada Ibn Nun. Zaujah kepada Ibn Nun ini, sini ruangan ni kena darab dengan 5. Jadi 1 darab dengan 5, 5. Kemudian 7 darab dengan 5. Berapa? 35. Jadi kalau kita lihat 35 dengan 5 akan jadi 40. Iaitulah sama dengan nilai saham 5 didarab dengan 8. 40. Maksudnya 40 bahagian Ibn Nun ni diberi kepada Zaujah dengan Ibn Nun. Warisnya yang hidup. Jadi jumlah keseluruhan biarlah sama. Jangan tak sama. Kalau tak sama, ada kesilapan dalam langkah kita buat. Jadi kita nak cek, boleh cek campur semua. Boleh kita semak dengan mencampurkan semua saham. Dan jumlah di sini ialah 48. Jadi selesailah
masalah dan selesailah kes ini. Ada nak tanya? Start buka untuk ruang, untuk perbincangan. Jadi langkah-langkah ni kalau kita miss satu langkah, tertinggal satu langkah, pening jugalah mikir kat mana tertinggal ni. Mungkin tersilap campur ke, tersilap darat ke, ataupun tersilap GSTK menyebabkan jumlah mungkin jadi 96. Kalau tersalah rak kita darat 8 dengan 8, campur 8, katakanlah andaikanlah kita tersalah perkiraan GSTK. Katakanlah GSTK tu kita buat 8 dengan 8 sini jadi 16. Maksudnya kita darat 16 sini. Bila darat 16, dia akan jadi 2 kali ganda lah. Akan jadi 2 kali ganda. Sebab sepatutnya kita darat 8, tapi tiba-tiba kita darat sini 16. Akan jadi 2 kali ganda jumlah, menyebabkan jamiah tu akan jadi besar. Kita cari sini jamiah yang terkecil. Sebab itulah kita akan cari hubungan GSTK antara dua nombor ini. Iaitulah 8. Baik, macam mana? Jadi untuk pengukuhan lagi, kita lihat contoh. Ya, ada soalan. Soalan lain? Contoh lain. Okey. Kita nak soalan macam ni, mencabar ke tidak? Nak straight ke nak berhenti, rehat? Kita ada 10 minit lagi. Boleh disambung, Masa 10 minit ni kita ambil rangka-rangka dulu. Asah je dulu. Kita buat 3 orang mati. Sebab paling kurang munasakhah ni 2 orang. Kematian 2 orang jadi munasakhah dah. Tapi oleh kerana si mati waris yang berbeza, kita paling kurang kena buat 3 orang yang mati yang sini. Baik. Contoh yang seterusnya, tuwufiyat, ini perempuan lah pula. Tuwufiyat imra'atun. Seorang perempuan mati. Meninggalkan 3 anak lelaki. Talasi banin. Benar. Salasi abna. Seorang perempuan mati meninggalkan 3 orang anak lelaki. Baik. Qabla al-qismati sebelum pembahagian matu jami'an. Semua mati. Matu jami'an. Semua anaknya mati. Dia boleh ke siapa tu? Okay. Boleh ke siapa waris ni? Mati semua dah 3 orang ni. Masing-masing itu ada waris tersendirilah. Matu jami'a. Mata al-awwal, mati anak yang pertama meninggalkan zaujataini. Ini mencabar sikit lagi sebab dia ada tasheh di sini. Zaujataini wa ibnaini. 2 orang anak, 2 orang isteri dan juga 2 orang anak. Summa matasani athani, matinya waris yang anak yang kedua, zaujatin, zaujah seorang, wa banin, anak lelaki seorang, wa bintin, dan anak perempuan seorang. Wa bintin, wa banin, wa bintin, wa taraka, wa mata, summa mata, kemudian mati, mata as-salisu, anak yang ketiga.
Maksudnya asal isu ni mati anak yang ketiga an meninggalkan salah satu an salah apa? Salah sati zaujatin, 3 orang isteri. Ada 1, ada 2, ada 3. An salasi zaujatin. An salasi, 3 orang isteri. Wa salasi dan 3 orang abna, anak lelaki. Baik. Jadi macam mana cara nak selesai? Jadi untuk penyelesaian kes ini, kita sambung kita dalam pertemuan, kita rehat dulu, kemudian kita sambung nanti selepas daripada ni. Dan sambil-sambil tu, boleh buat lah. Boleh buat kalau nak test dulu macam mana. Kita boleh mampu buat ke tidak, faham ke tidak lagi ni. Ini masalah mencabar sikit sebab yang mati sini ada 4 individu yang mati. Si mati yang pertama, kemudian ada 4 orang, 3 orang anak, kesemua 3 orang anak tu mati. Jadi 4 orang yang mati sini. Dan setiap si mati mempunyai waris yang berbeza-beza. Tidak campur-campur waris, tidak silang waris lah antara mereka. Jadi kita berhenti sekadar dan kita masuk semula jam 10. Jadi Ustaz tinggalkan dalam keadaan ada soalan. Tak faham soalan? Luar daripada ni, boleh tak saya nak tanya pasal yang sebelum ni? Kalau si mati tinggalkan isteri, lepas tu tinggalkan ayah. Si mati tinggalkan ayah. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan isteri. Ayah, ibu, isteri. Lepas tu isteri dapat 1/4. Ibu dapat 1/3 baki. Lepas tu ayah dapat asobah. Lepas tu macam mana nak kira, Ustaz? Asal masalah dia macam mana? Asal masalah? Okey, asal masalah tu boleh kita buat secara ringkas dan boleh buat secara panjang. Secara ringkasnya, asal masalah dia 4. Kita ringkas. Asal masalah 4, mana baki ada 3. Mana isteri ambil 1, baki ada 3, mak ambil 1, ayah ambil 2. Itu ringkas. Panjang cerita sikit lah. Kalau panjang ni, asal masalah 4 dengan 1/3. 4 dengan 1/3, 12. Jadi untuk isteri, 1/4 daripada 12, 3. Ini yang baki ada 9. Baki 9 untuk ibu 3 dan untuk ayah 6. Kecil-kecil jadi 4, 1, 1, 2. Balik pada asal juga. Balik pada ringkas. Dia akan jadi gitu. Dia sebenarnya ambil asal masalah dia 4 lah. 4 yang ringkas. Nak ambil 12 boleh. Tapi akan jadi 4 juga. Last kali ikhtisar akan jadi 4. Okay. Mana buat dulu untuk dalam masa rehat ni nak buat ke, nak minum air dulu ke, boleh lah. Dan kita sambung dalam selepas pada ni, insyaAllah kita sambung. Kalau Ustaz tak dipanggil lah, kalau kena panggil tu, kita tawakur dulu lah. Kita buka, kita sambung dalam perjumpaan lain pula lah. Jadi insyaAllah pukul 10.10 nanti, Ustaz akan maklum semula lah. Kalau Ustaz tak boleh nak sambung, Ustaz akan maklum semula nanti. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi Ustaz tinggalkan ni, kalau nak copy dulu ke, ataupun Ustaz tinggalkan dalam keadaan sharing macam ni tak? Tinggal sini pun tak apa Ustaz. Tinggal je.